Tapi masyarakat Islam sana luar biasa. Saya pergi ke pondok ataupun di Jamiah Markas Sunniyah Sunniyah Saqafiyah Sunniyah Syekh Abu Bakar Ahmad ni, anak murid dia ajar dekat ke 50,000 orang dan semuanya free. Mengaji free 50,000 orang dan dia bela anak yatim 12,000 orang, semuanya free. Pengajian free semua. Bila tengok balik, rahsia kejayaan mereka adalah kerana mereka menjaga kebajikan pelajar. Penuntut-penuntut ilmu ni luar biasa. Dijamu, dilayan anak-anak murid. Dengan fasiliti kepada anak-anak murid tadi, dengan pengajian yang free dan seumpama. Mereka terkejut kalau kata di Malaysia, pengajian berbayar dengan ada yuran apa semua ni. Mereka sebenarnya pula jadi terkejut. Macam mana mengaji kena bayar? Dan mereka masyarakat bukannya ramai orang Islam. Tak ramai orang Islam. Saya pergi ke Kerala baru balik semalam. Baru sampai daripada Kerala, India, duduk sana seminggu. Duduk sana dijemput oleh Sultanul Ulama, Mufti Kerajaan India, Syekh Abu Bakar Ahmad di pondok mereka, di Jamiah Universiti mereka, ada majlis di sana. Jadi dibawa lah nampak dengan masyayikh di sana. Salah satu amalan di India sampai sekarang katanya diamalkan oleh orang-orang tua-tua di masjid-masjid di India. Apa dia buat pada setiap Jumaat? Hari Jumaat ni, sebelum main Jumaat, mereka akan main awal. Main Jumaat, main awal. Lepas main subuh tu, balik, mandi-mandi zat. Waktu dalam jam pertama tu, selepas terbit fajar tu, tulu'u syams, selepas terbit matahari, jam pertama tu, dia akan balik mandi, gaza-gaza, main pula. Pada jam pertama. Jadi jam pertama contohnya, 7:30, terbit matahari. Jam pertama daripada pukul 7:30 sampai pukul 8:30. Dan tempoh tu dia main. Hak tu pahala dia unta sekok. Unta merah sekok. Pahala dia. Pahala dia tak ada unta pun. Ni jenis ni. Tu yang dia tak main. Cuba kalau kita dah beratuk unta dah depan tu. Siapa main awal, unta ni dapat ke dia boleh balik rumah. Agak macam mana. Sepadang unta. Kalau ni bukan sepadang unta, sepadang orang yang nak unta. Pakat tak berebut nak unta tu. Jam pertama ni ada dah orang yang akan main. Orang tua-tua di India. Ni orang tua-tua kita dulu pun ada yang buat macam tu. Main jam pertama. Jam kedua lembu. Dapat lembu. Jam ketiga kambing. Jam keempat ayam. Jam kelima telur. Jam keenam buat kulit telur. Tak boleh telur dia. Tak dapat apa. Jadi jam pertama ni kadang biasanya orang tua-tua sana, mereka main awal di masjid, mereka buat apa? Mereka main awal, mereka buat apa? Ni sementara nak tunggu sembahyang Jumaat ni. Mereka main akan baca surah Kahfi 3 kali. Kahfi baca 3 kali. Kemudian sembahyang tasbih. Ini amalan mereka setiap Jumaat. Kita boleh buat tu. Boleh buat untuk wali. Tiap-tiap Jumaat dia ring wali Jumaat ni. Hari Jumaat je main awal. Kecuali kalau ada kelas, kalau ada pengajian macam fardu ain apa semua. Tapi kalau kata tak ada kelas tu dan kita nak memilih kepada dengan amalan tadi, sila. Main ke masjid awal, duduk di masjid yang i'tikaf, baca kahfi 3 kali, sembahyang sunat tasbih 4 rakaat. Buat yang tu. Ajaib. Ni amalan-amalan ni pun saya pergi baru ni. Banyaklah pergi baru ni di India baru ni berjalan, dia tahan kat lah. Lebih kurang 4 kita aja. Tapi jalan dia sempit pada kita. Lepas tu berliku-liku pula tu. Penin kepala tak kira. Naik bah pula. Bila bawa berjalan di sana, di Kerala, masyayikh kita di sana, orang sana dia sakannya sebab sahabat Nabi pernah sampai di sana. Zaman Nabi lagi dah ada dah. Raja mereka sendiri pun, Raja Kerala, Ceruman Peruman, dia pun orang pertama digelar Tajuddin. Masuk Islam pada zaman Nabi SAW. Dia sahabi. Dia sahabat Nabi dan dia masuk Islam. Raja Ceruman Peruman kan. Dia masuk Islam. Dia ada masjid dia di Kerala. Dan dia pergi ke Mekah waktu tengok bulan terbelah. Waktu dia duduk di India, di Kerala, duduk di istana dia, malam tu tengok bulan terbelah. Dia nampak peristiwa bulan terbelah tu. Di India pun nampak rupanya. Jadi bukan bulan terbelah tu hanya di Mekah saja. Tak, bulan terbelah tu dilihat seluruh dunia. Cuma yang jadi dalam sejarah, Raja Ceruman Perumal ni, dia sendiri pergi ke Mekah, pergi jumpa dengan Rasulullah, masuk Islam. Dan dia balik, dalam perjalanan balik sampai di Salalah di Oman, dia mati, wafat.
dan dimakamkan di Salalah dekat Oman. Makam di situ. Dan sebelum dia wafat, dia dah doa, ya Allah jadikan tempat saya dimakamkan ni macam negeri saya, macam Kerala. Jadi di Oman, negara dia Arab, nah, tapi tempat dia macam dengan India. Tumbuh pokok nyok dekat situ, dekat tempat makam tu pokok nyok ada banyak. Lepas tu orang duk jual buah nyok apa semua ni macam di Kerala. Macam di India. Kerala ni tak ramai orang Islam, dia 30% saja. 70% Hindu. Tapi masyarakat Islam sana luar biasa. Saya pergi ke pondok ataupun di Jamiah Markas Sunniyah Saqafiyah Sunniyah Syekh Abu Bakar Ahmad ni, anak murid dia ajar dekat ke 50,000 orang. Dan semuanya free. Mengaji free 50,000 orang, dan dia bela anak yatim 12,000 orang, semuanya free. Pengajian free semua. Nah. Dan dia ada tanah 128 ekar kot yang wakaf, dan kemudian dia buat hotel, dia buat macam-macam. Jadi saya bawa balik ni dengan wawasan baru lah bagi pondok saya tu. Dan mungkin tahun-tahun akan datang bila santri-santri ni dah habis dah, sebahagian dah habis, saya duk mencadang untuk nak ambil anak yatim juga, untuk belah anak yatim. Sebab yang paling tak akan balik ke rumah ni anak yatim ya. Hak boleh tumpu nak mengaji sungguh-sungguh ni anak yatim ya. Tapi tak ambil dah 12,000 tu. Nanti dah dulu lah tu. Mak nak bagi free semua pengajian apa semua kali. Dan saya bila tengok balik, rahsia kejayaan mereka adalah kerana mereka menjaga kebajikan pelajar. Penuntut-penuntut ilmu ni luar biasa. Dijamu, dilayan anak-anak murid. Dengan fasiliti kepada anak-anak murid tadi, dengan pengajian yang free dan seumur. Mereka terkejut kalau kata di Malaysia pengajian berbayar dengan ada yuran apa semua ni. Mereka sebenarnya pula jadi terkejut. Macam mana mengaji kena bayar, dia kata. Mereka pula terkejut. Dan mereka masyarakat bukannya ramai orang Islam. Tak ramai orang Islam. Tapi rasa macam semua orang Islam dah. Saya pergi sana sebabkan kerana Islam dia nampak kuat sangat. Sampai saya duk nampak kedai-kedai goreng ayam tepi tu, rasa macam teri nak makan. Terlupa kata tu Hindu. Sebenarnya nampak bersihnya tempat dia buat. Bersih. Kerala bersih. India paling bersih Kerala. Paling bersih. Jalan dia bersih. Rumah-rumah mereka bersih. Tandah mereka bersih. Bukan kita duk bayar macam mereka duk tengok dalam TV cerita telegu punya cerita tu. Yang hero-hero bukan Hindustan, hero-hero Telegu duk berlakon dengan kita. Cerita dia macam kita pergi sana tu nampak suasana dia lain. Dan masyarakat mereka luar biasa. Macam mana mereka boleh bela orang anak-anak yatim, buaya semua. Saya ni idea ni, kalau kata orang kampung saya apakah boleh tolong saya macam tu, saya akan bela anak yatim. Buat macam mana Cik? Dia buat macam mana? Dia mula ambil Syekh Abu Bakar, umur dia buka pondok dia sama macam umur saya buka pondok. Alhamdulillah saya ada muwafaqah sikit dengan Syekh. 37 tahun. Saya buka pondok umur 37. Sekarang dah umur 40. 40 lebih kalau kata umur Masihi tua lagi. Umur Hijri tua sikit lagi. Tapi kalau kata waktu buka pondok tu sama umur. Dan dia ambil anak murid mula 25 orang juga. Dan kebanyakannya anak yatim. Dan dia belah. Dan Syekh sendiri anak yatim dulu. Syekh lah ni umur dekat umur dah 87. Dah 89. Syekh dah muammar. Dan dia digelar Sultanul Ulama. Dan daripada pondok jadi universiti tadi. Dan universiti masih kekal. Walaupun universiti kita, ya Allah, ya Rabbi. Saya tengok baru ni universiti kalau konvo je mesti panggil penyanyi, main penyanyi. Tidak. Ada sebahagian universiti masih lagi kekal sampai sekarang. Ni, hak belakang ni senak-senak pensyarah-pensyarah pakai baju konvo tu. Baju tu baju mulia tu. Pakai dengan topi konvo apa semua tu, yang mulia-mulia tu depan penyanyi. Nyanyi lagu rock, kata-kata ni. Yang anak-anak muda ni pula, seronok, terginja-kinja. Seronok penyanyi tu main. Terlupa dah mengaji apa, tak tahu. Di sana apa dia? Convocation khatam Bukhari. Convocation khatam Sahih Bukhari. Dan kemudian yang hadir para masyaikh, para ulama, dan ini yang hadir ni kibar ulama. Tamam? Kibar ulama, wali-wali Allah Ta'ala yang luar biasa. Betul lagi kalau negeri daripada negeri Sultan Maulana Syekh Zainuddin Malaibari, pengarang Fathul Mu'in. Kita duk mengaji Fathul Mu'in tu. Dan saya pergi ke makam datuknya, Syekh Zainuddin Malaibari Al-Kabir, sahib kepada Hidayatul Azkiya. Saya ada syarah kitab tu. Saya pergi ke sana, mereka bawa saya masuk ke bilik tempat Syekh Zainuddin Malaibari tulis kitab Fathul Mu'in. Mereka bawa masuk ke bilik tempat dia tulis.
Dia tulis kitab Tuhfatul Mujahidin fi akhbari al-Burtughaliyin. Nah, masa Portugal masuk ke negeri India, ke Kerala, Maulana Syekh Zainuddin tulis kitab untuk bagi semangat kepada mujahidin lawan dengan Portugal. Kitab tu ditulis dalam bilik tu. Dan Fathul Mu'in pun ditulis dalam bilik tu. Mereka bawa saya pergi ke bilik tu bersama dengan rombongan, masuk. Dan sahabat saya, Said Hashim Al-Jilani, dia menikah dengan, dia orang sana lah, dan dia menikah dengan keluarga Ma'bari, keluarga Sayyidina Zainuddin Malaybari yang duduk di tempat tersebut. Dan dia cerita dekat saya, dia kata, wallahi dia kata dia tak pernah tengok keluarga besar Ma'bari, keluarga besar Sayyidina Zainuddin Malaybari, daripada keluarga mereka, keturunan daripada ada sekarang ni, ketua keturunan dia yang ke-40, penjaga keluarga, ketua keluarga Ma'bari. Ma'bari ni keluarga Syekh Zainuddin Malaybari, pengarang Fathul Mu'in. Nah, keluarga besar dia, pakat turun semua orang tua-tua hadir waktu kami mai pada waktu itu. Dia tak pernah tengok. Dan saya pergi ke makam, waktu di makam Sidi Zainuddin, masjid dia ada 3 tingkat. 3 tingkat masjid. Tingkat kedua dan ketiga daripada kayu. Dan tu dibuat dalam dengan menggunakan satu batang kayu saja. Masjid tu besar. Atas tempat duduk pelajar, atas sekali lagi ada macam loteng, dan situ pun boleh semayang dan juga boleh duduk. Dan atas tingkat keempat dia ada bilik kecil, itu untuk jin. Atau anak-anak murid syekh di kalangan jin. Dululah. Lah ni apa kata, tak ada lah, tapi mungkin ada lagi jin tu. Nah. Dulu sebab tu anak-anak murid jin akan duduk di atas tu. Dan syekh akan mengajak di atas sekali, mengajak jin di bilik tu. Bilik tu nak masuk kecil je pintu dia. Satu bilik jin. Saya ambil lah gambar kat bilik tu semua. Pasak dia ajaib. Pasak dia daripada atas, bukan pasak di bawah. Dia punya pasak masjid di atas. Cabut pasak tu, runtuh habis semua masjid. Pasak tu duduk ada sampai sekarang. 2 pasak. Jadi di masjid tu, bila kami sampai, yang buat arkitek tu syekh lah. Syekh yang lukis. Berapa ratus tahun yang dulu. Sampai di masjid tu, kemudian saya pun nak minta izin nak baca kitab Hidayatul Azkiyah. Hidayatul Azkiyah tu saya ada syarah. Syarah saghir, ada syarah kabir tapi tak siap lagi sampai lah. Jadi bila saya nak baca kitab tu, sahabat saya Ustaz Bashir kata, kita baca dalam lah. Masa kita nak baca kitab tu, turun habis semua sekali dengan mudir-mudir pondok sekali. Dan pondok masih ada lagi sampai sekarang, di Ponnani tu. Di masjid tu, mudir turun, anak-anak murid semua turun dan duduk. Mereka punya adat di sana, macam ni kiblat. Dia ada satu tali besi, di tengah tu diletak dengan pelita besar. Mereka akan baca kitab di tengah, pelita duduk tengah-tengah, macam tengah-tengah ni, mereka akan duduk keliling pelita tu, baca kitab. Hak ni tradisi pada zaman Imam Zainuddin lagi. Pada zaman dia dulu lagi ni, dibaca kitab cara dia macam tu. Jadi kami pun duduk dah keliling. Dan dipasang pelita. Tengah siang ni. Siang hari tapi pasang pelita. Ini sebagai isyarat kepada ilmu dan dia dengan cahaya. Ilmu ni dengan cahaya dan dikeluarkan cahaya tadi untuk kita duduk di keliling cahaya tersebut. Ada orang salah faham, dia kata ni adat Hindu. Tak, bukan adat Hindu. Yang ni adalah amalan Al-Imam Zainuddin Malaybari. Dulu pula tak ada lampu. Jadi anak murid kalau nak muzakarah, nak murajaah waktu tengah malam, dia kena duduk keliling tu lah. Jadi saya pun mereka mula-mula baca Maulid Mangkus karangan Syekh Zainuddin Malaybari sampai sekarang no? Masyarakat Malaybar yang duduk di Malaysia ada dekat 80,000 orang. Masyarakat Malaybar kalau kata mereka akan baca waktu Maulid, mereka akan baca Maulid Mangkus. Maulid Mangkus karangan Syekh Zainuddin. Kemudian lepas tu mereka bagi kat saya untuk saya baca Hidayatul Azkiyah. Dan saya baca sampai habis. 188 bait, ambil masa jugalah. Baca sampai khatam. Lepas khatam, mudir dia bangun cakap bahasa Malayalam. Mana saya nak faham? Dia perang dia cakap apa semua yang saya faham. Dia alu-alukan kedatangan kami. Kemudian dia cerita, ni saya tanya kat sahabat saya lah, Ustaz Bashir, dia faham bahasa Malayalam dan dia pun keluarga daripada sana. Terus saya tanya kat dia, apa dia cerita apa? Dia kata Syekh tadi dia sebut, dia kata kenapa Syekh ni mai baca Hidayatul Azkiyah ni sampai habis 188. Biasanya orang lain kalau mai baca kitab ni 1-2 bait dia. 1 bait, 2 bait atau 1 rangkap, 2 rangkap saja. Tak baca sampai habis macam tu. Dia kata kerana dia adalah pensyarah kepada kitab ini dalam bahasa Melayu. Pensyarah tu pula saya pun tak faham lah. Lepas tu dia syarah apa panjang sangat. Jadi habis daripada tu tak apalah. Saya balik dalam perjalanan tu, saya pun hantar mesej suara dekat guru saya di Riyadh.
Syekh Abdul Muhammad Abdul Rashid Musliar. Syekh Muhammad Abdul Rashid ni ulama besar daripada Malebar, tapi sekarang duduk di Riyadh. Jadi saya pun nampak ada kata tadi saya di Masjid Ponnani, kemudian melawat maqam Sayyidina Zainuddin, naik ke masjid dia semua, kemudian mereka bagi peluang saya untuk baca kitab Hidayatul Azkiya tu dekat dengan pelita tu, duduk keliling, hadir semua, pakat turun habis keluarga besar Ma'bari, pakat turun semua. Kali dengan orang tua-tua yang keluarga Ma'bari turun semua. Mai duduk dalam majlis tu, sekali dengan mudir madrasah pun duduk situ, Said apa tak ingat dah. Sekali dengan murid-murid di madrasah Ponnani pun pakat turun semua mai duduk di situ. Ramai penuh masjid. Masa tu pakat hadir masa kita baca kitab tu. Saya cerita tu sebab bagi kenangan je lah, cerita kat Syekh. Rupanya Syekh Muhammad Abdul Rashid Al-Malibari, dia ada sebut benda lain. Dia kata kat saya, dia kata, izan sirta sahib syahadah. Dia kata, Tuhan dah jadi sahib syahadah lah. Kami, dia kata, orang-orang salaf dulu, kalau kata ulama-ulama tua-tua kami di Malebar, ketika tamat pengajian di Kerala, di Malebar, kami akan menamatkan bacaan di tempat tu. Sebab di bawah lilin tu, pelita tu, bawah tu ada batu. Batu tu diletak di bawah kapet. Batu tu adalah batu yang diduduki oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, guru kepada Al-Imam Zainuddin Malabari Saghir. Waktu dia mai ke Malebar, dia pernah mai. Sebahagian riwayat kata dia mai naik batu tu. Naik batu tu atas laut. Karamah. Sebahagian kata dia mai naik kapal tapi bawa batu tu sebagai hadiah kepada Sidi Zainuddin. Dan batu tu sampai lah ada. Batu dia duduk tu. Jadi kita baca tu seakan-akan membaca di depan Imam Ibn Hajar yang sedang duduk atas batu tu, seakan macam tu. Jadi dia kata, izan sirta sahib syahadah, kamu dah jadi sahib syahadah. Dan orang yang duduk di situ, dia kata, kalau dulu akan digelar musliar. Musliar ni maksudnya muslihyar, iaitu tuan guru. Muslihyar, dia kata macam tu. Mereka kata, izan anta sahib syahadah. Dan di dalam manaqib para ulama dulu, kalau yang pernah baca di situ, maka dia akan ditulis dalam manaqib dia, dalam biografi dia, ini orang yang pernah duduk di depan lampu. Kalau kita baca kitab ulama-ulama India, dia tulis hadza rajul qad jalasa indal misbah. Sebut tu je. Nak tu pujian besar. Dan kata beliau, idzan anta aidan qad jalasta indal misbah. Sirta sahibas syahadah. Kamu dah dapat syahadah dan kamu dah duduk depan tu. Jadi itu maksudnya laisa sadfah, kata dia. Itu bukan dengan tidak sengaja, tapi telah diatur untuk duduk di situ dan diberikan peluang untuk baca itu. Ada ni'mah minallah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa waktu itu, Allahu a'lam dengan kerohanian lah, kita rasa waktu itu yang menyambut pada waktu itu adalah Sidi Zainuddin sendiri. Tapi dia atok kepada anak cucu dia, sekali dengan keluarga Ma'bari semua pakat turun, seolah-olah macam dia menyambut kedatangan rombongan kami. Mungkin kerana ikhlasnya sebahagian yang hadir. Maka ikhlas betul mai itu tak ada rasa apa-apa, Allah Ta'ala atok makin mai sambut. Zahirnya nampak mereka sambut saya sekali dengan rombongan lah, sebenarnya sambut mereka ni. Ya, boleh jadi.